Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Hari ini, program hari ini adalah Hari Pendengaran Sedunia tahun 2022. Salah satu perkara yang telah pun saya umumkan dan saya telah bincang tadi dengan Datuk Dr. Siti Sabzah adalah kadar saringan Universal Newborn Hearing Screening, yang mana di Malaysia ini pada kadar 62% sahaja daripada kadar kelahiran hidup. Dan kalau kita melihat kepada standard yang ditetapkan oleh International Joint Committee on Infant Hearing, patutnya pada kadar 95% dan ke atas. Saya telah umumkan sasaran bahawa kita akan meningkatkan sehingga 90% screening untuk bayi-bayi baru lahir dalam tempoh masa 3 tahun, ya, dan kita akan meningkatkan lagi sumber dan juga segala aset yang diperlukan untuk memastikan bahawa kadar screening kita meningkat sehingga 90% dalam tempoh 3 tahun akan datang. Dan kita juga akan meningkatkan lagi kempen untuk saringan awal, pencegahan dan juga amalan budaya sihat dari segi pendengaran, terutamanya dari segi occupational health bagi mereka yang terlibat dalam sektor-sektor di mana terdedah kepada kebisingan, ya, terutamanya di sektor perindustrian, penerbangan dan sebagainya. Sebab ini juga memberi kesan, dia bukan hanya dari segi bayi-bayi yang baru lahir, tetapi throughout the life course. Of course, we want to ensure that we look after the health and the hearing of Malaysians to hear for life, yeah, not just newborns, to hear for life, listen with care. Saya pergi kepada soal isu mingguan sebab petang ini saya tidak ada sidang akhbar mingguan saya, diganti dengan sidang akhbar sekarang. Pada 2 Mac, KKM telah mengumumkan sejumlah 115 laporan kematian yang disebabkan COVID-19 di seluruh negara. Angka ini adalah yang tertinggi dilaporkan dalam kita menghadapi gelombang Omicron dan yang tertinggi sejak 7 Oktober di mana KKM telah mengumumkan sebanyak 132 kematian. Kali terakhir, 3 angka laporan kematian diumumkan adalah pada 12 Oktober, iaitu sebanyak 103 kematian. Jadi perlu saya jelaskan pada hari ini untuk kita memberi sedikit perincian berkenaan dengan apa yang sedang berlaku. Pertamanya adalah format pelaporan. Ya. Bermula 1 hari bulan Mac, proses pelaporan kematian telah pun ditambah baik dan akan diumumkan mengikut angka pelaporan yang diterima daripada lapangan setiap hari. Ini adalah dari segi reporting, proses telah pun diubah. Ini kerana sebelum ini laporan kematian yang diterima hanya diumumkan setelah proses pendaftaran kes di peringkat negeri selesai dan ada kalanya ia mengambil masa yang agak panjang sebelum ia diumumkan, nak dapat case number dan sebagainya. Oleh itu terdapat sebilangan kes yang tertunda untuk diumumkan dan ini adalah satu daripada faktor yang menyumbang kepada backlog bagi pengumuman kes kematian COVID-19. Dulu backlog adalah kerana banyak kematian. Sekarang masih lagi ada sedikit backlog disebabkan keperluan dulu untuk mendapat case number yang telah pun saya diarah supaya dihentikan. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan ketepatan masa atau timeliness pelaporan kematian COVID-19, kes kematian tidak lagi menunggu pendaftaran kes dan perlu dilaporkan dalam jangka masa 72 jam setelah kematian terjadi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KKM. Sehingga 2 Mac, median turnaround time bagi pelaporan kes kematian di Malaysia adalah 3 hari dan maklumat ini turut dipaparkan melalui COVID Now. Jadi saya harap dengan ini kita akan dapat lebih timely death data dan dia bukan ataupun pelaporan kematian daripada beberapa hari, beberapa minggu sebelum hari pelaporan. Bilangan kematian yang diumumkan bukanlah bilangan kematian yang terjadi dalam satu hari.
Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, satu pelaporan kematian adalah dalam jangka masa 72 jam dan bagi kes-kes yang memerlukan siasatan lanjut di lapangan, contohnya kajian bedah siasat, ujian makmal dan sebagainya, ia boleh mengambil sehingga 4 hingga 6 minggu untuk dilaporkan dan diumumkan. Pada 2 Mac, daripada 115 kematian yang diumumkan, 62 ataupun 54% laporan adalah yang berlaku dalam masa 72 jam, manakala selebihnya 53 kematian atau 46% adalah melebihi 72 jam. Jadi ini menunjukkan bahawa daripada pelaporan yang telah pun kita buat pada semalam, tadi kita terbitkan datanya, sebenarnya hampir separuh telah pun meninggal dunia lebih daripada 72 jam. Jadi kita kena ubah cara pelaporan supaya kita dapat better indication of what is happening right now. Saya juga ingin memaklumkan bahawa cara dan pendekatan menyeluruh harus diambil terutama dalam melihat data kematian. Kematian tidak hanya merujuk kepada bilangan mutlak setiap hari, tetapi juga yang paling utama adalah melihat kepada kadar kematian kes ataupun case fatality rate. Jadi kita ambil jumlah kematian, kita bahagikan dengan semua kes, baru kita tahu severity of the wave. Kalau kita ambil jumlah mutlak saja, ia tidak menggambarkan sebenarnya apa yang sedang berlaku. Of course, we want to avoid even one death. But at KKM, we have to try to understand what is happening. We have to try to understand the severity of Omicron. That's why we have to look at the case fatality rate, iaitu jumlah kematian dibahagikan dengan jumlah keseluruhan kes positif pada setiap hari. Dan apabila kita melihat kepada indikator tersebut, ia memberi gambaran yang lebih jelas tentang keadaan wabak semasa. Terutamanya bila kita dah mengambil pendekatan strategi untuk kita hidup bersama dengan COVID, kita peralihan ke endemik, kita nak memahami how severe is COVID right now. Dan ia mestilah mengambil kira jumlah kes dibahagikan ataupun jumlah kematian dibahagikan dengan jumlah kes. Pada 2 Mac, Malaysia mencatatkan case fatality rate sebanyak 0.2%. Dan sebagai contoh, 0.2% dan case fatality rate sepanjang masa pandemik ataupun cumulative adalah 0.9%. Maksudnya at the moment, our case fatality rate right now during Omicron ataupun pada 2 Mac adalah rendah daripada cumulative case fatality rate. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah walaupun kita nak mengurangkan jumlah kematian mutlak ataupun bilangan kematian mutlak, absolute numbers, tetapi dari segi severity of the disease, seperti mana yang kita melihat pada hari ini, ia sekarang jauh lebih kurang daripada gelombang Delta. Kadar kematian kes biasanya digunakan sebagai ukuran keterukan penyakit atau disease severity dan sering digunakan untuk prognosis, meramalkan perjalanan penyakit atau hasil. Di mana kadar CFR yang rendah menunjukkan keterukan penyakit yang semakin rendah. Ia juga boleh digunakan untuk menilai kesan rawatan baru dan keterukan penyakit berkurangan apabila rawatan bertambah baik. So our clinical care pathway for COVID patients improving, vaccination is giving better immunity for them, better protection, perlindungan yang lebih meningkat, dan ini telah membantu untuk menurunkan case fatality rate. Saya juga ingin memaklumkan bahawa mengikut data yang kita perolehi dalam pengkalan maklumat yang kita terbitkan tiap-tiap hari, kita dapati bahawa mereka yang berusia 70 tahun ke atas, ya, mempunyai perlindungan daripada mortality, daripada kematian yang sangat-sangat tinggi sekiranya mereka mendapat dos penggalak mereka. Dan ini pun telah saya muat naik dalam media social media saya tadi untuk memberi kesedaran bahawa untuk mereka yang berusia 70 tahun ke atas, terutamanya mereka yang mempunyai comorbidity, sakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, very important, sangat penting untuk anda mendapat dos penggalak untuk melindungi anda daripada kematian dan juga daripada kesan serius morbidity akibat penyakit COVID-19. Saya juga ingin umumkan bahawa kita sedang melihat juga peningkatan dari segi BID ataupun brought in death.
mereka yang meninggal dunia sebelum dapat merawatan di fasiliti kesihatan. Ini juga membimbangkan. Kita telah buat analisa daripada 5 hingga 21 Februari. Daripada 113 BID yang kita analisa daripada 5 hingga 21 Februari, didapati bahawa 91% tidak tahu mereka ada COVID-19 dan hanya diuji dan didapati positif post-mortem selepas meninggal dunia. Sebab itu saya telah keluarkan nasihat kepada orang ramai pada hari ini, terutamanya bagi mereka yang ada ibu bapa ataupun ahli keluarga yang berusia warga emas. Kalau ada apa-apa gejala, contohnya demam tinggi ataupun batuk yang berterusan, please seek medical assistance immediately. Tolonglah bawa ke fasiliti kesihatan secepat mungkin. Sebab didapati bahawa melalui survey yang kita telah buat, lebih daripada 50% ahli keluarga ataupun waris daripada mereka yang meninggal anggap bahawa sakit yang dialami oleh ahli keluarga mereka yang meninggal akibat COVID itu adalah sakit yang ringan dan mereka tidak rujuk kepada fasiliti kesihatan dengan cepat, dan apabila dah dikesan terlalu lambat ataupun mereka dah meninggal dunia di rumah dan di luar fasiliti kesihatan. So I think that explains a little bit about the BID. We are seeing a lot of undetected BID. Maksudnya 91% dalam tempoh yang kita telah melihat adalah mereka yang tak tahu langsung mereka ada COVID-19, meninggal, dibuat test lepas mereka meninggal, postmortem, didapati COVID positif. Dan dalam postmortem didapati bahawa meninggal disebabkan akibat COVID-19. Jadi kita akan terus meningkatkan kempen dos penggalak kita, terutamanya kepada golongan yang berisiko tinggi, dan saya ingin maklumkan bahawa golongan berisiko tinggi ini adalah golongan warga emas, tetapi terutamanya golongan warga emas yang telah mengambil vaksin Sinovac yang belum lagi menerima dos penggalak. Warga emas adalah golongan berisiko tinggi dari segi morbidity dan mortality, kematian dan juga kesan buruk akibat jangkitan COVID-19. Sinovac juga adalah daripada semua vaksin yang ada keberkesanan yang sederhana berbanding dengan Pfizer. Masih ada 350,000 warga emas yang telah mengambil dos primer Sinovac yang belum lagi menerima dos penggalak. It is very, very important, sangat penting untuk golongan ini 350,000 ini untuk mendapat dos penggalak. Gelombang Omicron dan varian Omicron dilihat adalah tidak seganas Delta. Tetapi bagi warga emas, terutamanya mereka yang ada comorbidity, ini bukanlah penyakit yang mild ataupun penyakit yang ringan. Ia masih penyakit yang boleh membawa kepada kematian. So please get boosted, dan kalau ada warga emas yang tinggal bersama dengan kita, kalau mereka menunjukkan apa sahaja gejala pun, jangan tunggu untuk gejala itu merosot, rujukkan mereka segera kepada fasiliti kesihatan. Okey, ada apa-apa soalan? YB, saya ada beberapa soalan. First, 31st March ni tarikh untuk booster Sinovac yang lengkap vaksinasi. Sorry. So, 31 hari bulan ni akhir untuk booster Sinovac lengkap vaksinasi dalam MySejahtera. So, apakah kalau ambil selepas tempoh tu, MySejahtera akan terima sebagai lengkap atau sebaliknya? Pada 1 hari bulan April, bagi penerima dos primer Sinovac, tak kira usia, untuk dewasa lebih daripada 18 tahun, dan bagi semua warga emas, tak kira jenis vaksin dos primer, yang tidak mengambil dos penggalak, status vaksinasi mereka akan tukar daripada sijil kuning ke sijil putih. Itu muktamad. So kalau diorang nak ambil booster melalui KKM pergi ke fasiliti kesihatan terus? Sekarang ini untuk booster adalah walk-in di semua PPV.
tidak lagi perlu menunggu janji temu daripada MySejahtera. Bagi dos penggalak adalah walk-in di semua PPV di seluruh negara. Okey, soalan kedua mengenai langkah kawalan di sekolah dengan penularan kes yang semakin pantas ni. Maybe. Kluster-kluster pendidikan kebanyakannya melibatkan sekolah asrama, sama ada sekolah asrama penuh ataupun sekolah asrama harian. Jadi kita telah minta supaya KPM dan juga kementerian-kementerian lain yang mengendalikan sekolah asrama ini untuk memastikan SOP diperketatkan di asrama. Dalam konteks kehidupan pelajar di asrama itu sudah pasti biasanya dia tak akan pakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya tidak dapat dipatuhi. Itu adalah just normal activity lah di sekolah asrama. Cuma kita kena ingatkan banyak kali dari segi pelitup muka, terutamanya bila ramai orang, dari segi personal hygiene, dari segi pembasuhan tangan dan sebagainya mesti ditingkatkan. Apa yang kita melihat daripada kluster pendidikan ini adalah kesan ataupun severity-nya tidaklah teruk. Kebanyakan kes adalah kes kategori 1 dan 2 sahaja. Namun demikian, kita minta diberi perhatian SOP di sekolah asrama dan untuk sekolah harian. Kita juga minta supaya ibu bapa di mana mereka ada anak yang bergejala untuk buat test. Ya, untuk buat test. Kalau tak sempat buat ujian kendiri bagi ibu bapa yang ada anak yang bergejala, tolong jangan hantar ke sekolah sehingga melakukan ujian. Strategi ujian kebangsaan National Testing Strategy jelas menunjukkan bahawa kalau anak anda bergejala, batuk, sakit tekak, demam terutamanya ataupun hilang deria rasa dan hilang deria bau, sama ada buat ujian kendiri ataupun kalau tak ada kit ujian pada hari tersebut, jangan bawa mereka ke sekolah sehingga melakukan ujian kendiri. Ini akan banyak membantu kita mengurangkan kes-kes jangkitan di sekolah. Sebab sekarang ni ada kanak-kanak yang pergi ke sekolah, ada murid yang pergi ke sekolah positif yang akibatnya akan menjangkiti classmate mereka dan terpaksa tutup satu kelas. So akan menjejaskan kehadiran dia tak nanti? Since kalau bergejala, kita tak ada apa-apa saintifik ataupun bukti yang menyatakan dia dijangkiti. So, ya, ini perkara yang perlu kita bincang dengan KPM dan KPM sedia maklum bahawa ini adalah National Testing Strategy. Kalau mereka bergejala, mereka tidak perlu dihantar ke rumah. Dan ini adalah tingkah laku kesihatan yang memang cermat, bukan saja untuk COVID tetapi untuk penyakit-penyakit lain. Kalau ada gejala, kenapa nak hantar ke sekolah? Soalan ketiga saya berkenaan penggunaan. Ada 4. Bagilah chance orang lain. Orang lain tak ada soalan. Saya tak ada soalan. Kamu je yang pandai ni. Okey. Alright. Penggunaan katil ICU sekarang ni semakin meningkat. So ada tak kaitan dengan jangkitan dalam kalangan komorbid? Macam mana? Penggunaan ICU punya katil semakin meningkat. Ya. Ada kaitan dengan jangkitan dalam kalangan komorbid kan? Ya, sudah pasti kebanyakan yang dirujuk kepada ICU adalah mereka yang mempunyai, sama ada mereka yang mempunyai comorbidity ataupun mereka yang sudah usia lanjut, warga emas. Most of our ICU cases adalah mereka yang berisiko tinggi. Sama juga dengan kadar kematian. Untuk makluman, kita punya ICU yang sekarang yang total yang boleh kita gunakan untuk COVID adalah 2,210. Ini termasuk ICU dan repurposed ICU ya. Dan yang setakat ini yang ada adalah 361. Ini dated sikit maklumat ini 28 Februari. 28 Februari 361 ICU COVID patient. Sedangkan kita punya total capacity untuk COVID termasuk ICU dan repurposed ICU. Repurposed ICU ni termasuklah katil-katil yang bukan ICU tetapi boleh digunakan sebagai ICU, tidak 100% ICU tetapi boleh digunakan untuk ICU oleh pakar intensivis kita adalah 2,210. So kita masih lagi dalam kadar ataupun di paras yang terkawal. My last question.
KKM setakat ni keluarkan panduan untuk kontak rapat tak bergejala, tak perlu jalani kuarantin. Tapi kalau dia dah dapat dos lengkap dengan penggalak lah. Tapi banyak kes yang masuk hari keempat, kelima dia jadi positif. So ni takkan... 4 dan 5? Masuk hari keempat dan kelima dia jadi positif yang close contact tu. So tidakkah ni menyebabkan ramai yang secara tak sengaja menjangkiti orang? So untuk kes yang positif ni, kita minta mereka buat test pada hari pertama dan hari ketiga selepas kontak kepada index case mereka. Dan kita dapati bahawa itu adalah memadai sebab sekiranya mereka test positif pada hari kelima, maksudnya pada hari ketiga tu dia punya viral load, kalau dia positif, viral load dia tak tinggi sangat. Sebab kalau viral load dia tak tinggi, ia tidak boleh dikesan oleh ujian kit RTK antigen. Dan kalau pada hari kelima dia dah positif, dia asingkan dirilah, senang. Sebab untuk first 3 days, kita dapati bahawa incubation period Omicron about 3 to 5 days. Jadi pada hari ketiga, kalau dia masih lagi negatif, kalau dia positif pun, viral load dia tak tinggi. Dan kalau hari kelima dia positif, just asingkan dirilah. Ini antara langkah-langkah KKM yang telah pun kita bincang, yang cermat, yang boleh membolehkan kita buat peralihan ke endemiknya. Okay. YB? Oh, sorry. Ada satu soalan ni, dia daripada Awesome TV nak tanya pasal prosedur warga negara Malaysia nak masuk ke Malaysia di bawah KKM. Prosedur? Dia katakan lemah. Oh, masa ni buat warga negara Malaysia? Warga negara Malaysia nak masuk ke Malaysia. Tak ada apa-apa sekatan pun. Isu dia kata Akta 342 tu tidak overdrive hak rakyat. Untuk kemasukan ke Malaysia, saya rasa tidak ada isu. Kita hanya memerlukan warga negara asing saja untuk memohon My Travel Pass. Tetapi bagi warga negara Malaysia, dia tidak ada apa-apa sekatan pun dan tak ada kaitan dengan Akta 342, melainkan ujian PCR lah bila dia sampai dan kuarantin. Okey? Ya. Datang ke hospital sedang tadi. Jadi YB pun melihat kesesakan di hospital sedang. Jadi apa langkah terus masuk ke auditorium, belum tengok lagi yang sesak ni. Tadi nak tengok lah. Bukan itu pun pengarah dah make sure dah tak sesak dah sebab saya nanti tengok. Maksudnya bukan ke arah hospital tetapi ke arah lalu lintas. Oh, lalu lintas. Ya. Jadi kalau parking pun YB tengok di tepi-tepi jalan. Jadi apa langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan atau kerajaan untuk memastikan bukan setakat hospital sedang tapi hospital seluruh negara ni terkawal dari segi lalu lintasnya daripada kesesakannya? Ya, memang parking ni menjadi isu yang besar dan semenjak saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, saya terima banyak aduan berkenaan dengan tempat letak kereta ataupun kawasan parkir untuk hospital-hospital kita. Jadi kita akan bincang nanti soal ni satu penyelesaian yang lebih tuntas untuk masalah tempat letak kereta ni. Dulu ada proposal untuk buat tempat letak kereta yang bertingkat, tetapi tidak diteruskan. Contohnya di Hospital 8 Star di Klang dan sebagainya. So kita akan revisit perkara tersebut lah. Saya pun terkejut ada banyak kereta yang terpaksa diletakkan di tepi jalan di Sedang ni. Tak pasti doktor punya kereta ke apa? Ya. Okey, ya. Okey, Kan Mani kok. Hi. Good afternoon, YB. Yes. YB, I'm Kan Mani from Code Blue. Can you please explain Ravnish Kumar's cause of death, YB? Because the mother of the 13-year-old boy claimed that the death was caused by COVID vaccine. And my second question is, YB, when will you table the tobacco bill and the independent inquiry Hospital Sultanah Amina's fire report in Parliament meeting? And the final question is, how many COVID-19 vaccine doses were discarded due to improper storage, like broken cold chains? I have to get back to you on the discarded vaccine because I don't have that information on me. We'll get that to you in writing. Berkenaan dengan laporan siasatan bebas insiden kebakaran di Hospital Johor Bahru, saya sedang mendapat nasihat daripada nasihat undang-undang bila kita boleh bentangkan laporan tersebut. Memang hasrat saya adalah untuk bentangkan laporan tersebut. Tidak ada sebab kita simpan sebagai satu laporan yang rahsia. Cuma dari segi masa, timing dia, bila sesuai untuk kita bentangkan.
untuk kes kematian saudara Revnesh Kumar, saya akan jumpa dengan bapa beliau, Encik Naresh Kumar, dengan ibu beliau, Ibu Mendiang, Puan Wijaya Rani, esok di pejabat saya. Saya rasa lebih baik saya jumpa dengan ibu bapa Mendiang dahulu sebelum apa-apa diumumkan secara umum, dan itu memang prosedur yang sepatutnya kita gunakan sebab ini melibatkan butiran kesihatan ataupun butiran kematian peribadi, dan saya nak maklum kepada ibu bapa Mendiang terdahulu. Besok mereka akan datang ke pejabat saya. Okay, thank you, YB. YB, what about the tobacco and smoking control bill? Will you be presenting it in this parliament meeting? Ya, so untuk kita bentangkan rang undang-undang, dia memerlukan beberapa peringkat libat urus. Memang hasrat saya adalah untuk bentang pada sesi yang ada sekarang ini. Dan sekiranya tidak sempat, sebab saya nak bentangkan dahulu kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Select Committee on Health, ada sedikit lagi libat urus yang perlu dibuat dengan NGO, dengan industri tobacco, dengan industri vape dan sebagainya. Dan selepas itu sudah selesai, kita akan bentangkan. Jadi memang hasrat saya untuk bentangkan rang undang-undang ini adalah kekal, dan insyaAllah kalau tak dapat dibuat pada sesi ini, kita akan buat pada sesi yang kedua, iaitu pada pertengahan tahun ni, 2-3 bulan lagi. Okay, thank you, YB. Thank you. Next, TMI, Ravin. Kita belum lagi ada apa-apa perancangan untuk lebih daripada dos penggalak. Namun kalau ada apa-apa sure daripada pakar yang baru, kita akan umumkan. Okay, anything else? Good afternoon, YB. Yeah. YB, just 2 questions. First question is going to be on Revnesh also. I know that you're meeting the parents tomorrow, but there are some doctors who are saying that KKM has no expertise to determine if someone died due to vaccine. Is this true? And is there a post-vaccination that post-mortem protocol? If it's available, will this be available online for other histopathologists to review? And will Revnesh findings will be made public for them to review as well? On the second question, it's going to be on the EC, Election Commission revising. Wait. Can I just answer the first question first? Yeah? Berkenaan dengan kes Revnesh ini, of course kita tak boleh keluarkan butiran postmortem sebab ini adalah maklumat peribadi, dan maklumat ini adalah maklumat yang perlu disampaikan kepada ibu bapa Mendiang Revnesh. Tetapi sekiranya kalau ibu bapa Mendiang Revnesh setuju, maka kita boleh keluarkan secara anonymized. Itu adalah peraturan KKM. Dari segi peraturan postmortem, kita ada Jawatankuasa Pharmacovigilance yang menilai dan melihat kepada postmortem yang telah pun dibuat. Dan postmortem ini bukan hanya bedah siasat, tetapi juga melibatkan sampel-sampel darah, sampel-sampel tisu dihantar ke makmal-makmal dan juga dihantar ke Jabatan Kimia. Ada yang tanya kenapa laporan kematian mendiang saudara Revnesh begitu lewat sedangkan kematian ini berlaku pada bulan Januari. Ini adalah sebabkan bahawa kita nak pastikan siasatannya adalah lengkap, bukan setakat postmortem bedah siasat selepas kematian, tetapi juga penghantaran sampel darah, sampel tisu ke makmal, dan yang paling akhir sekali kita menunggu laporan daripada Jabatan Kimia di bawah MOSTI yang telah pun kita terima pada hari ini. Sebab itu besok saya akan jumpa dengan ibu bapa beliau. Alright, YB, thanks for the answer. And the second question, the EC said that they have revised the election SOPs in Johor, and now that outdoor ceramah is not allowed, and that also that attendees cannot exceed 100 or 50% of the capacity. No. So, stop right there. There. Outdoor ceramah has big outdoor ceramah. Big ceramahs have never been allowed. What we have allowed now is apa yang kita benarkan sekarang ini adalah ceramah di bilik gerakan ataupun pejabat parti di peringkat PDM dan dibuat di dalam ataupun di perkarangan. Nothing has changed there.
Tidak ada apa-apa perubahan di situ. Ceramah besar-besaran di tempat awam tidak dibenarkan. Tetapi ceramah di peringkat bilik gerakan atau pejabat parti di peringkat PDM dibenarkan sama ada di dalam pejabat ataupun di pekarangan. Semalam pengumuman besar daripada Suruhanjaya Pilihan Raya adalah susulan daripada perjumpaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang dan wakil-wakil daripada Parti Pembangkang untuk melanjutkan masa ceramah di pejabat parti dan bilik gerakan kepada pukul 12 tengah malam dan tidak ada had masa 2 jam. Sebab itulah yang diminta oleh antara perkara yang diminta oleh Ketua Pembangkang adalah lanjutan masa sehingga pukul 12 tengah malam dan tidak ada had masa 2 jam untuk sesi ceramah yang dibenarkan itu. Alright. So just clarifying, if someone's bilik gerakan is in a shop lot or something, they still can have it outdoor, but just ensuring that the capacity is met, not exceeding a huge crowd. Seperti mana yang kita melihat sejak 2 malam yang lepas, memang kita melihat dia ada bilik gerakan di rumah kedai. Tetapi dia guna pekarangan, contoh jalan di depan rumah kedai itu untuk letak kursi dan mereka buat ceramah dan itu boleh diterima sebagai pekarangan selagi ia tidak melebihi kapasiti yang kita telah ataupun SPR telah tetapkan. Thank you, YB. Alright. Dah lah tu. Ya? Ada lagi? Okay, thank you. Terima kasih. Okay, thank you guys.